Okey, untuk projek 1, task yang pertama, sort the table by division in ascending order. You kena buat apa? You kena buat objek adalah table di mana kandungan di dalam table itu adalah division. Apa yang kena buat adalah order ascending. Okay. So pergi dekat order table. Okay. So kita ada table. Okay. Kita klik mana-mana pada table. Okay. Kemudian table tools akan muncul kat sini. Kita klik bahagian layout. Okay. Dekat menu layout dia ada menu sort. Okay. You klik dekat sort. Okay. So you kena sort bahagian apa? Kalau you tengok kat sini pilihan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Tetapi yang dinyatakan di dalam soalan ini adalah division. Maksudnya you kena sort bahagian division ini supaya mengikut turutan menaik. Okey, macam mana kita nak pilih division dekat sini? Pastikan dekat bahagian my list has, you kena nyatakan header row. Ini bermaksud bahagian atas kali ini adalah tajuk kolom ataupun kita namakan sebagai header row. Header row adalah nama bagi setiap kolom tersebut, di mana apabila kita buat susunan semula, header row ini tak akan berubah, dia akan kekal di atas. Okay, so setelah you pilih header row, you tengok balik bahagian sort by, you akan nampak pilihan ada 3, iaitu division, level dan juga date of the. Okay, sekarang kita nak pilih order adalah ascending order. Okay, make sure you pilih, you tengok bahagian kolom division ini, content dalam sel ini adalah apa? Dia adalah merupakan teks. So, jenis kita adalah tag. Sekiranya bukan tag, contohnya adalah masa, you pilih date. Kalau you number, you kena pilih number supaya proses penyusunan semula itu betul. So, disebabkan kandungan adalah tag, maka kita pilih tag. Kemudian kita klik OK. So, perhatikan bahagian division, header row masih kekal di atas, di mana kandungan itu telah disusun mengikut abjad secara menaik. Okay. Task kedua menyatakan make the heading of the division table repeat on the second page. Kalau you tengok, perhatikan di sini. Kalau perhatikan di table ini melangkau daripada muka surat pertama dengan muka surat yang kedua. So, kita kita perlu repeatkan header row di atas ini berada di atas pada muka surat yang kedua jadual tersebut. So, bagaimana kita nak buat? First, make sure kita pilih klik mana-mana pada bahagian di dalam table. Okay, bila you klik mana-mana bahagian table tools muncul sekali lagi. Pilih tab layout. Kemudian, okay, kalau you klik dekat bahagian kandungan, you tak akan dapat repeat header follows. You kena klik pilihan header rows. Okay, klik bahagian header rows salah satu, sama ada division, levels ataupun day of the weeks. Kemudian, you akan boleh pilih repeat header rows. Bila you klik kat sini, you akan nampak berlaku ulangan header row di muka surat yang kedua. Okey. Task yang ketiga. On page 2, okay, create table from the tag Ontario to Oshawa. Create the table that is graded by tab and spread across the width of window. Okay. Page 2. Okay, dia kata dia nak suruh kita buat table. Buat table daripada susunan perkataan-perkataan ini daripada Ontario sehingga Oshawa.
Okey. Di mana ini kita boleh buat dengan pergi ke tab insert, bahagian table, dia kata pilih convert tag to table. Kita akan tukarkan perkataan-perkataan itu kepada table. Biasanya bila kita select ke semua perkataan, dia akan automatic define berapa kolom dan rows yang kita perlu buat. Dekat sini, dia kata spread across the width of the window. Spread across of the width of the window, you kena buat window auto fit to window. And then, separate the tag as, dia kata is separated by tabs. Dekat sini tab. Okay. So you pilih tabs, then kemudian you klik OK. Ataupun kalau dia tak nyatakan, dia tak beri pilihan spread across the width of the window, dia nyatakan fix the column width, you boleh nyatakan kat sini berapa nilai dia, 3 point, 14 point dan sebagainya. Dekat sini dia minta kita auto fix sahaja. Okey, kalau untuk menyatakan size file itu, you kena nyata dekat sini. Okey, auto fit the window tab, then OK. So you akan dapat satu jadual yang ada kandungan perkataan-perkataan tadi. Okey, dan dia ditaburkan, dibahagi mengikut row dan juga kolom. Okey, untuk task nombor 4, dia kata on page 2, turn on page 2 to the right of place to play heading. Heading adalah kepala ataupun tajuk topik ataupun subtopik bagi sesuatu karangan. So ini adalah merupakan heading, tajuk kepala. Okay, insert footnote that says we will be adding more location soon. So dekat sini objek yang awak kena cari adalah place heading. Heading yang bernama place to play. Place to play. Dia kata on to the right. Okay. To the right of. Dia kata maksudnya di sebelah kanan sekali place to play, kita perlu insert footnote. Okay. Dekat objek ini, you kena letak footnote. Insert footnote duduk di tab insert. Kat sini adalah footer, jangan tertukar. Sebenarnya footnote adalah berada di bahagian tab reference. Okey, iaitu di sini insert footnote. Okey, klik dekat sini insert footnote. Okey, so footnote adalah nota kaki kalau dalam bahasa Melayu. Okey, insert footnote di mana bukan setakat insert footnote di sebelah place to pay itu sahaja. You kena type, you kena masukkan ayat ini iaitu we will be adding more locations soon. Okay, you boleh Ctrl C, you klik, jangan klik di sebelah place to play nombor 1 ini, you kena letak di bawah footnote, nota kaki ini. Tadi kita copy, kita paste Ctrl V. Ctrl V, CTRL V kalau tak reti. Okay. So, itu adalah on page 2 to the right of the place to play. Kita letak footnote disebabkan nombor 1 sebab dia kali pertama first kita letak footnote. So, footnote ini akan generate ikut bilangan yang kita masuk. Then, footnote di sini. So, kita kena tengok di bawah muka surat page untuk tengok kandungannya. Then, you tampal kandungan yang diperlukan. Okay. Task yang ke-5. Under heading our motto, okay, ini objeknya. Add closed chevron process diagram. Benda kena buat. From left to right, insert
into diagram. This one, make friends, play safe dan have fun, ini perlu dimasukkan di dalam diagram ini. So, dia ada 3 step. First, kita pergi kepada cari heading our motto. Okay, our motto kebetulan dia duduk di bawah. Kalau tak jumpa, you boleh gunakan menu find. Iaitu menu find di sini untuk mencari perkataan our motto. You type dekat sini. Then you type our motto, dia akan jumpalah our motto. Okay, so disebabkan ini kan muka surat 2 muka surat saja, tak susah nak cari. Okay, our motto, dia kata apa? Add close under heading. Maksud under adalah duduk di bawah ini, letak cursor di bawah our motto. Close chevron process diagram. Diagram. So, you kena ingat. Diagram mana you nak masuk? Kalau dekat sini, insert, you ada pelbagai benda kat sini. Ada picture, ada shape, ada smart art, ada chart dan sebagainya. Okay. Yang dikatakan nama diagram itu adalah close chevron process. So, proses ini biasanya adalah term-term yang digunakan di dalam smart art. Klik pada smart art. Okay. Smart art diagram. Okay. Dia adalah jenis proses. Kita klik dekat proses. Kemudian close chevron. Cari perkataan close chevron. Normally dia akan susun secara mengikut abjad. Tak ikut abjad pula. Close chevron. Chevron list. Dia nak close chevron process. Ini chevron list, ini vertical chevron, ini basic chevron, ini chevron ascent process, ini close chevron process. Ini adalah proses yang berlaku lah apabila kita cuba nak explore. Okay. Saya pun tak ingat sebenarnya. Okay. Klik. So, bila you move over pada setiap ikon, dia akan tunjukkan nama-namanya. So, jangan cepat bergerak. Close, open. Okay. So, itu adalah smart art diagram. Okay. Seterusnya, you kena masukkan yang pertama adalah daripada from left to right. So, daripada kiri ke kanan. Jangan pula kanan ke kiri. Okay. Jangan ikut dan pula. Kena ikut baca betul-betul. First adalah make friends. Make friend. Dan you paste dekat sini. Okay. Yang kedua adalah play safe. Ctrl C. You boleh paste dekat sini juga. Ctrl V. Sama je. Have fun. Ctrl C. Then you paste dekat sini. Okay. Next. Dia tak minta buat apa-apa efek lagi kan? Okay, good. Kalau dia minta sebut lagi efek dan sebagainya, you kena klik dekat sini. Make sure you klik keseluruhan. Then you pergi dekat format. Ini adalah efek dia. Ini adalah design dia. Dia nak suruh tukar dan sebagainya pun. Tukar color dan sebagainya pun boleh juga. Kalau dia nak tambah lagi add fun lah dia punya soalan. Okay, itu sahaja setakat ni. Okay, kita pergi ke task yang ke-6. Task yang ke-6, add the tag holiday. Add the tag hockey to the subject property of this document. So, benda yang you kena tahu adalah subject property of this document. So, benda ni adalah related dengan properties. Properties document ini adalah berkaitan dengan file tab. You pergi file tab. Info. Okay. Bahagian property, subjects. Okay, subject property. Subject property ada kat sini. Tak jumpa, show all properties. You akan nampak di sini. Subject
properties. Mana subjects? Yes, this is subject. Okay. Subject property. Maksudnya you kena ubah bahagian item subjek di dalam properties ini. Ini adalah keseluruhan ini dipanggil sebagai properties. Subjek itu you letak nama hockey. Hockey. Ctrl C. Bahagian subjek. Ctrl V. So, selesai. Okay. Then, patah balik ke file asal. Okay. Yang terakhir sekali. Display tab formatting symbol in a document. This one juga related dengan bahagian file tetapi bukan bahagian info. Dia adalah merujuk kepada option pilihan, okay, iaitu bahagian display. Dia nak kita display the tab formatting symbol sahaja. Tab formatting symbol dekat sini. Tab character. Always show the formatting marks on the screen. Okay. This one untuk paragraph, this one untuk tab, this one untuk space. Okay. So, kita akan tick dekat situ. Then, okay. So, bila you tekan butang ini, you akan nampak ini adalah simbol-simbol yang dia tak akan dicetak dalam printer. Okay. So, ini adalah simbol tab. Okay. So, itu sahaja untuk projek 1 daripada task 1 sehingga task 7.